So all this aid money is going towards Gaza. Okay, all going supposed to be for Gaza. That money can feed maybe everyone. Settle. Tapi let me tell you the game. Let me show you guys the game. Tak ada hal bro, memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal. Yo, drop it on. Currently, based on this information, Aman Palestine Berhad is not an NGO. Dia NGO tapi dia bawah syarikat. Dia bukan bawah ROS. Apa beza NGO biasa dengan NGO yang bawah syarikat? Kalau NGO bawah syarikat, dia punya this is based on my research. Saya tengok dekat ada interview, ada satu artikel ni saya baca yang mana mereka bercakap yang tentang pembahagian bagaimana profit dengan dorang punya cost. Bukan profit, I mean dia punya cost administration dengan apa yang kita dah salurkan kepada dorang buat bayaran, dorang salurkan kepada Palestin. Itu dia, kalau dia punya pembahagian tu dia tak terhad kepada 30% saja. If it's NGO yang bawah syarikat, dia tak terhad, dia tak terikat dengan 30% tu. Oh ya ke? Sebab hanya NGO yang register bawah ROS. ROS ni dia govern by JPP, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan, baru terikat 30%. Explain to us regarding the rules bila kita ada NGO. Dalam NGO, kita boleh ambil 30% sebagai admin fee. Correct. It's legal. It's halal. Halal. Itu yang terhad yang telah ditetapkan bawah undang-undang. Tapi Mahmud ni yang for me lah, benda yang I guess dari segi technical they can take 30%. Correct. Okay, Kau faham benda tu dalam dunia NGO. I get it. Contoh, let's say my pekerja sekarang ada 20 orang. Okay, kita ada 20 orang, kita punya cost fix lah. Kita ada 20 orang, kita punya cost fix. Handle admin, marketing, social media, accounts, HR. Let's just say lah 20 orang. I have a fixed cost of about, let's say in 1 year 1 million. Or let's just make it sound interesting. In 1 year my cost is 2 million. Okay? Tapi tiba-tiba lusa Israel perang dengan bom Gaza, viral, kecoh satu dunia. I punya pekerja buat konten sedih, letak akaun tabung. Okay. Tiba-tiba yang masuk 100 juta. My cost is the same. Correct. My staff is the same. Tapi tiba-tiba in my accounts I have 100 million ringgit. Tapi my cost for 1 year only 3 million je. Correct. 2 million, 3 million lah. Tapi sebab ada perang yang tiba-tiba viral, bukan kita plan marketing viral, benda tu viral dan kita labur duit untuk supaya benda tu viral. Sebab perang. So benda tu viral. So all my staff had to do was repost balik video-video perang tu, letak lagu nasyid ke, lagu sedih ke, kedepankan satu ustaz, lepas tu ajak taufan kutipan Al-Aqsa atau kutipan Gaza. Boom, 1 juta masuk. My cost is the same. Correct. Dari segi morality, Mahmud, dari segi morality lah, Mahmud, you're a peguam, you will jawab sebagai technical. Dari segi morality, kenapa nak sentuh 30 juta? Faham tak? Buat apa nak sentuh 30 juta? Betul. My staff sama je, kita tak buat kerja gila pun. Yang kerja gila dekat Gaza tu kena bom. My cost is the same. Buat apa tiba-tiba I nak rasa okey lah, kita ada 100 juta dalam akaun kita. Dari segi law, kita berhak pegang 30 juta ni. Okey lah, kita spend. Okay, renovation office, jom. Beli kereta, jom. iPhone, iPad, under komputer, technical, software, jom. Tambah satu lagi, bangunan. Jom. Naikkan gaji ni, jom. Staff. Hire more pekerja, jom. Bro, orang tengah perang. Yalah. Kalau boleh, give as much bantuan as you can. Sebab tu derma dari orang rakyat. Betul, Orang awam. betul. Orang awam yang tergerak hati
ya Allah kita kena tolong umat Islam dekat Palestine. So 100 juta ringgit masuk accounts. Dari segi morality, Cap tak boleh tu. Faham? Cap tak boleh tiba-tiba, uish aku kaya hari ni, 30 juta I nak spend. Macam buat untung pula. Because my cost is the same. Betul. My cost is the same. It's just 3 million. Maybe lah kalau Cap nak apa, tambah staff ke, pekerja ke apa, maybe lah tambah lagi 1 juta lah nak urusan apa, kerja ke apa. But the rest is derma. Correct. Dari segi packaging ke, flight ke, transportation ke, nak beli barang makanan ke, beli barang medical ke, nak beli barang baju ke, all that is cost derma. Correct. So yang 30 juta tu, walaupun dari segi technical halal, dari segi technical dia orang berhak. Betul. Tapi pendapat seorang peguam, apa pendapat Mahmud tentang tentang pegang 30 juta tu? Okay, dia begini, ni cakap dari segi peguam. Dari segi undang-undang dia tak salah sebab law dah We're not talking about Aman Palestine right now, guys. Hold on. We're not, sebab tu dah tengah siasat. Correct. SPRM, we're talking secara general. Untuk NGO yang lain. Betul. Okay. Kita sebut langsung, ni is nothing to do with Aman Palestine sebab ini macam Cap kata tadi, itu mesti dalam siasatan. Kita tak sentuh, ini cakap NGO secara general. Okay. Bawah undang-undang dah tetapkan maksimum kalau NGO itu berdaftar bawah ROS 30%. Okay, tapi maksimum. Tapi kalau bawah SSM dia unlimited. Dia tak ada ditetapkan satu threshold yang you kena limit 30%. Sebab tak ada undang-undang ditetapkan. This is the interesting part lah. Because maybe case 2 bukan ROS. Yes. Because then like I said, ini nothing to do with Palestine. I'm a Palestine. This is nothing to do with them. And then second, kalau lah I cakap on behalf of these NGOs, mungkin kita boleh cakap selama kita operate ni, kita sebelum berlakunya insiden ni, kita running loss. Kita terpaksa buat hutang, kita terpaksa buat loan, kita untuk make sure this NGO sustain. Okay. Sebab bukan ada ke NGO macam tu? Tak tahulah. Are you running dalam loss? Tak tahu. Tapi mungkin selama ni benda tu, bukan selalu ada Aman Palestine, bukan selalu di dalam Palestin ni selalu ada dalam, ada kutipan lah. Ada kutipan yang besar-besaran seperti ni, taufan seperti ni kan. So mungkin tak sebanyak sekarang, atau mungkin ada macam orang buat benda ni because of in future, kalau let's say lah if anything happen, dan kita boleh pakai simpanan ni. Tapi tu yang boleh pakai simpanan. Correct. Tapi dalam audit ada NGO atau apa yang tu, kalau dia spend, yang diorang spend, dah spend, itu je big issue lah. Sebab it says there expenditure, diorang spend, contoh 30 juta. Kalau betul lah argument dia adalah okay, jom kita simpan supaya mana tahu mungkin dalam 3-4 tahun tak ada perang ke, tak ada apa, siapa nak cover cost admin, pekerja, sewa, elektrik. Cap faham. Kan tu Cap faham Mahmud. Cap faham kira-kira savings just in case kutipan tak ada, tapi misi tu masih jalan. Correct. Tapi ni spending bro. Ni kalau spending mungkin nak simpan tu aset. Lagi mana tahu simpan aset ni lagi 5 tahun, nanti bulu tu nak pakai kita jual. Tapi bukan aset ke dalam kategori lain ke? Membeli aset. Itulah sepatutnya tak boleh. Tapi kalau lah let's say there is another argument lah, dia tak nak spend everything sebab kita nak bayar secara staggered. Mungkin ni satu part kita hantar 10 juta, nanti tempat lain kita hantar 10 juta. Kita nak secara konsisten, bukan secara lump sum. Kalau kita hantar lump sum, nanti let's say lagi 3-4 minggu benda tu dah slow, kita dah tak ada fund lagi nak hantar dah. Waktu lebih mendesak. Orang pun dah tak derma sebanyak mana yang derma waktu sekarang ni. So mungkin dia mengikut pengalaman dia yang dah berbelas tahun, so dia rasa okay, kita simpan duit ni untuk future. Tapi kalau dia spend unnecessarily, then mungkin akan jadi satu kesalahan. Tapi dunia NGO ni Mahmud, susah sangat nak pinpoint kesalahan apabila 30% tu is a fix.
And then you can fake receipts. I'm sorry to say lah. People can fake receipts. People can just for the sake of 30% they will spend just to meet the quota of 30%. Correct. Buy a car. Boleh je. Tapi kalau Bukan itu benda berlaku, tu buka ruang untuk pecah amanah. Based on your experience ya, Mahmud sebagai seorang peguam. Berapa banyak kes je kat Malaysia ni di mana NGO tak jatuh hukuman pecah amanah? Dia problem ni saya punya pengalaman adalah apabila berlakunya pecah amanah oleh mana-mana NGO, tak ramai mangsa yang berani tampil. There you go. Itu masalah besar. Banyak orang mengadu. Jujur banyak orang mengadu. Tapi the moment I cakap kat dia, mengadu kat saya buat apa? Pergi buat report. Dan baru polis boleh siasat. Kalau you mengadu kat saya tak boleh siasat. So kalau you nak pertama sekali kita cuba solve dengan dia. You pergi jumpa dia one to one. Kalau dia bagi respon yang negatif, dia tak nak bagi kerjasama, then you have no other option but you need to lodge a report. Kalau you dah lodge a report and then polis ambil tindakan, then from there you boleh alert other people. Tapi pernah tak ada kes kat Malaysia di mana NGO yang jatuh hukuman? Yelah, tak pernah dengar pun? Have you heard in your experience, pernah dengar tak? So far In your tak experience, ada. in your experience. So far tak ada, jujur. There you go. Tapi nampak tak Mahmud, kita ada platform banyak gila kat Malaysia. Kat Malaysia ni banyak gila NGO. Correct. Orang politik bukan NGO, ada segelintir orang influencer buat NGO, because you have the room untuk pecah amanah, right? But you can do magic punya auditing. Yes. Tapi the fact that selama ni tak pernah dengar Correct. hukuman jatuh penjara. Founder of this NGO jatuh penjara. Correct. Founder of the NGO penjara. Tak pernah dengar. You know why though, Mahmud? I just feel the laws are too relaxed. I don't know, what do you think? Like I said, if you ask me, the law is there, but orang mangsa tidak begitu serius dengan kes doang. But the law is there, Mahmud. But The law is there. you can fake the 30%. Yes. You boleh salah guna. I mean, when people say salah guna pecah amanah, is when you what? Give me an example of pecah amanah. What can happen? What, faking receipts? Is that pecah amanah? Yeah. Give me Transfer duit masuk dalam account personal. Macam case ahli politik tu lah. We're not gonna go there. Yes, the standard macam tu. Bayar untuk credit card personal sendiri. We're not gonna go there. Okay. Tak. Bayar credit card sendiri. Bayar personal credit card, bayar personal punya. Tapi tu kira orang bodoh lah buat kerja. Sebab cara orang bijak buat kerja macam ni. Kalau bijak masuk SB. Tu lagi bodoh. Tak boleh. Yang bijak nak cuci, nak bijak, dia akan ada layer. Yes. Layer last ni bayar credit card. Contoh, bayar marketing agency for marketing of ABCD. Okay. So dia bayar agency ni. Correct. Agency ni bayar production house ni. Correct. Production house ni bayar design house Yes. tu. Correct. Design house tu yang bayar I punya punya kereta ke, From punya all rumah the ke. layers tu, you buat lah receipt, you Correct. buat agreement. That's how they cuci. It's Correct. like that's how the proper way of cuci. Yang Correct. bodoh je yang letak ASB ke terus bayar credit card tu yang namanya yang bodoh, tak reti nak cuci duit. Tapi disebabkan layer ni exist, Mahmud. Yes. Sebab tu lah tak pernah dengar hukuman jatuh sebab NGO pecah amanah. Tak pernah, you pun tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Tapi selalunya memang kebanyakan kalau tanya personal, saya punya experience, problem bukannya tak ada kes, banyak kes, tetapi isu dia tak ramai mangsa yang betul-betul take serious dengan kes dia. Bila dah take serious, okay, dan ada pula. Tapi macam mana, Mahmud? I mangsa. I pergi derma dekat NGO tu. Okay, example lah. Tiba-tiba I nampak ustaz ni pergi beli rumah mewah, belanja bini dia Hermes punya bag, bercuti satu dunia naik business class. I'm like, apa benda ni? I pergi derma hari tu untuk Palestine. Tapi sekarang ni ustaz ni macam kaya raya luar biasa je. Kalau I buat laporan, apa je bukti I dah?
Tapi kalau bab isu melibatkan derma ni, dia very kompleks lah. Dia punya keadaan dia tu nak buktikan tu is not easy. Correct. Yeah. Correct. Let's say buat laporan. Tapi dari NGO, yes, 30% tu halal. Yes. Ustaz tu boleh cakap, Lamborghini ni part of 30%. Kalau I kutip 1 juta, 100 juta, I ada 30 juta bro. Correct. I boleh beli bungalow, I boleh beli Lamborghini. Tak payah jadi lawyer. You know what I mean? Berhenti And benda kerja. tu halal bro. So macam mana nak, apa tindakan boleh, macam mana nak ada tindakan? Sebab 30% tu is just too vague. Tapi Cap, kadang-kadang kita kena look at the bright side. Kita jangan tengok benda negatif je. Macam kalau tanya pendapat saya, dengan adanya NGO seperti ni, sebenarnya dia membuka mata ramai pihak bahawa ini ada satu profession yang bagus. Yo, sebab profession untuk scammers, profession untuk orang yang itu bagi orang berfikiran negatif. So kita ni dah mula nampak, maknanya inilah lubuk yang ramai orang tak nampak. Sebab ini peluang dia. Inilah orang kata fisabilillah. Sambil-sambil tu tunggang sikit, barulah betul-betul scammer. Mamut. I tak tahu you tengah sarcastic ke you tengah serius. Betul. Betul tak? Dia kena tengok at the bright side bro. Fikir balik. You saying that people out there should start doing NGOs? Yes. To get I rich. think this is the right time for us to do it. Because kalau tidak, orang akan nampak negatif je. Tapi kalau you perasan, kalau kita attack NGO, apa dia orang jawab? Kalau you bagus sangat, buat lah. Asal tak buat? Actually, I rasa diorang betul. Kalau you rasa you bagus sangat, you buat. You buat selain daripada aman Palestin, apa lagi? Aman lain pula. You buat apa atas you punya brand? You buat sendiri. Yang you prove to them that you are better. Tapi kalau kita complain, I might open an NGO after this. Yes. Tapi kita But we do a proper job lah. No, but okay, fine. That means other people yang mungkin nak really bantu boleh start buat NGO. Betul. And really do it differently, right? Do it Tapi differently. it goes back to our main point today. How do we catch the people yang pecah amanah? Dia simple je bro. Kalau tanya saya, like I said lah, kita nak prove tu is not easy. Correct. Sebab dia melibatkan internal. Correct. Banyak NGO ni yang tersontot adalah apabila diorang punya internal diorang yang buat screw up ni. Diorang punya internal yang bocorkan benda ni. So orang yang terlibat di dalam mana-mana NGO ni, diorang tahu apa diorang buat tu salah. Correct. Diorang yang akan buktikan, yang akan bocorkan maklumat ni. It's just a matter of when je. So mana-mana NGO ni, saya rasa diorang masih boleh berdiri tegak, rasa diorang kebal, because dia tahu, tak ada siapa tahu pasal diorang punya secret plan. Yang bukan saya kata semua NGO tak betul. Bukan kita kata NGO salah, yang tak baik. Banyak NGO yang bagus kat luar sana. Tapi kita cakap pasal NGO yang tak amanah ini. So macam mana kita nak catch is not easy. Tapi selalunya yang kantoi adalah orang dalam yang tak tahan, yang rasakan apa yang diorang dah buat ni tak betul, yang dia rasakan duit yang diorang dapat tak berkat, diorang yang akan bocorkan. Okay, let's just quickly try to analyze what's going on with Aman Palestine. For SPRM to beku an account, is it just randomly, okay, I nak beku account, or there must be something substantial for that to happen? Saya sendiri ada handle banyak kes SPRM. Okay, sebagai peguam bela lah. Apabila SPRM beku mana-mana akaun milik syarikat, dia mesti ada substantive punya reason. Mesti ada alasan sangat munasabah. Sebab sekiranya siasatan dibuat dan dapat tangkap bahawa SPRM ni membuat satu tindakan yang melulu sehingga menyebabkan syarikat tu incurred loss, atau mana-mana syarikat incurred loss, diorang boleh disaman, akan diambil tindakan. So reasonable action ni, kalau diorang cannot justify, diorang akan kena balik. So SPRM ni, diorang takkan simply freeze account. Okay, so the fact that SPRM froze
the account of Aman Palestine Berhad, all these accounts. I think they had, I don't know how many accounts, tapi banyak accounts they froze. 41 kan. That means they have something strong lah. Of course, apa-apa siasatan, tak kisahlah polis ke, SPRM ke, PDRM ke, SPRM ke, mesti ada solid ground untuk dia freeze. Kalau contohnya dia froze tanpa reason yang munasabah, diorang akan kena balik. Itu standard siasatan untuk mana-mana kes jenayah ataupun kes rasuah. Tetapi it doesn't mean that apabila akaun tu telah dibekukan, bermaksud ianya adalah beliau adalah bersalah. Pergi bicara dah dituduh pun dekat mahkamah, tidak bermaksud dia bersalah until proven guilty. Okay, and then something that Mahmud, you just discovered just now. Looking at the statement, you discovered that it says here Aman Palestine Berhad. That means based on this, ni bukan NGO. Dia NGO bawa SSM. Okay, that means ni adalah NGO bawa SSM. Ya, akta syarikat. Do they follow the laws of 30% halal? Dia tak perlu ikut sebab are you sure? Yes. Sebab Confirm? dia hanya 30% tu bagi bawa register bawa ROS. So technically, dia orang boleh guna suka hati. Of course, kalau dia bukan boleh guna suka hati, dia sebenarnya ini amanah. Dia tak boleh simply guna suka hati lah. Dia of course lah, duit yang mereka dapat ni mestilah diorang salurkan kepada pihak tapi yang dari segi ni. technical, Kalau sekiranya didapati mereka pecah amanah dan mereka boleh dituduh di bawah akta SPRM, even bawah kes jenayah pun bagi pecah amanah pun boleh. dan siapa akan kena? Contohlah, let's say ada kes pecah amanah, siapa yang akan kena angkut? Pengarah syarikat, mana-mana pihak terlibat, CEO, duit tu disalurkan, mana-mana pihak yang menerima manfaat, confirm akan kena. Dan apa hukuman dia? Sama lah, pecah amanah. I mean, what's that? Jail? Do you know the section apa or berapa term dia? Pecah amanah sama macam Syed Saddiq, kes Syed Saddiq, YB. Boleh kena sebat, boleh kena penjara, boleh kena denda. Hardcore. Pecah amanah is hardcore this is case. no joke. No joke, bro. No joke. This is even that one kena siapa kena sebat juga. Of course. Tapi kena tahu beza. Sebat memang dengar harsh, tapi sebat bawah kes komersial dengan sebat bawah kes rogol lain tau. Okay. Sebat bawah kes rogol, dia punya rotan dia tak tebal. Dia nipis je. Tak setebal kes rogol. And then kalau dia pukul pun dia tarik. For commercial. Kalau commercial dia just macam public caning. Dia more to like public caning, school caning. I see. Oh, that one I didn't know. Yes, dia lain. Tapi bila kita dengar, wah sebat, masa macam kena kes macam kes rogol ke? Tak, no. Different. Dia different. Kes rogol punya sebat is much more harsh. Yes. Memang to hurt you, punish you. Correct. Tapi for commercial, the sebat is more like to teach you a lesson. Deterrence lah. Dia tak tarik sampai belakang. Tak tarik, dia tak sama. Dia macam dia lebih kepada public caning ni. Benarnya you boleh tidur, boleh baring lah. Dia tak boleh menyarap. Wow. I mean, I think this is the beginning of like I see a snowball effect. Yes. If Aman Palestine kena macam ni, I think every NGO right now dekat Malaysia, they're all shaking. Of course. Semua tengah goyang like Of shit. course. Nak kena check betul-betul account. When was the last time kita audit? Ada banyak je NGO yang tak di-audit, betul tak? Of course. Berlambat kat Malaysia ni NGO yang tak di-audit langsung. Tapi where's the enforcement? Kenapa orang tak kejar dia orang? Correct. This is the right time lah untuk check, because like I said lah, kita walaupun Aman Palestine sekarang tengah disiasat dan dia juga sedang akaun dia telah dibekukan, tidak bermaksud Aman Palestine sekarang bersalah. Sebab ini masih di bawah siasatan. Tapi ia membuka mata ke semua NGO lain, mana benda ni bukan main-main. Correct. Sebab anytime je kalau ada orang report ada suspicious transaction, you boleh kena. You memang boleh kena. So kalau Aman Palestine yang hebat, yang kita rasa memang I think among the best NGOs lah. Correct. Dalam segi derma yang kita mengharapkan. Dia is the priority punya NGO lah, number one punya NGO untuk kita salurkan bantuan ke Palestin, yang saya sendiri rasa, yang kita semua rasa
yang kita percaya mereka masih satu NGO yang beramanah, walaupun sedang siasat, tapi kita mengharapkanlah agar mereka masih menjalankan amanah yang ada, sebab duit tu walaupun tengah stuck, Correct. tapi harapan kita masih dekat mereka. Let me just bukan kita nak bongkar balik lah. 2 years ago Cap cuba nak bongkar benda ni sebab kita nampak depan mata kita, and kita ada kawan member dalam Gaza juga yang tengah share dekat Caprice the hypocrisy of NGO. Yes. Korang kena bayang, Gaza ni is a global issue. Global. I think Jepun pun baru announce berapa dia orang hantar aid, 60 juta ke. Wow. Japan pun boleh hantar aid. Tu Jepun. Tu ni tak masuk Eropah lagi, Malaysia ke Indonesia. Guys, can you just imagine jap, kalau Japan boleh derma 60 juta US dollars, Wow. combined with the whole world. Berapa? Gaza is very small, Billion. Okay. So all this aid money is going towards Gaza. Okay, all supposed to be for Gaza. That money can feed maybe everyone there. Correct. Tapi, Settle. let me tell you the game. Let me show you guys the game. This is, I tried to bongkar this 2 years ago. I won't say any names or NGO. This is what they do. This is what some, I would say some people do. Kalau tengok gambar yang orang post tu, yang tengah masak tu, kitchen tengah masak untuk orang orang susah, orang miskin. Nampak kecil kan? Nampak kecil kan? You can see the wall, you can see the wall, you can see the wall. You can see the kuali. Okay? Masak, and then dia akan pakai vest of the NGO dekat Malaysia. Contohlah kalau NGO dekat Malaysia, dia pakai vest NGO dekat Malaysia. Betul? Tengah masak. Betul. Oh yes, makanan ni untuk orang susah, orang yang tak ada rumah, orang miskin. Kita tengah masak untuk orang miskin. Gambar. Then give to the NGO. NGO post kat social media. You know what they do? Buka baju. Pakai Tiba baju. ada NGO dekat Germany pula. Pakai baju lain NGO pula. Germany tu pula. Letak banting NGO dekat Germany tu pula. This is your experience. You tengok. My friend sent me the photos. Wow. Klik. Kita mana masuk Germany nak faham Yalah. gambar sama. Buka vest tu. Pakai pula. Yang dekat mana? Dekat US pula. Ada NGO US yang derma juga untuk makanan untuk budak ni. So dalam satu kitchen tu mungkin ada 20 NGO yang kutipan dia mungkin 30 juta. Tapi kos untuk masak makanan ni, you do the math. Yalah kau. Dia macam ni lah, scam korban. You know scam korban? Oh ni lah lagi pergi cap lagi jijik lah. Sebab korban tu is part of Ibadah, agama kita. It's part of our religion. Pernah dengar kan scam korban? Satu apa? Lembu pakai Satu untuk lembu tapi ada 100 nama. tukar kad Okay, tukar nama. Okay. Caprice Okay, tukar pula Mahmud. Next. So satu lembu tu mungkin ada 100 nama. Lembu yang sama. That is the kurban scam. Kau. And you know what? Waktu nak kurban tu, semua ada NGO keluar nak korban dekat Palestine ke tempat negara yang nak korban ke dekat Palestine, nak korban ke dekat negara yang ni yang nak korban memerlukan. tak? Okay, we feel proud to korban in Palestine. Tapi do you think we are the only Muslim country Correct. yang nak korban dekat Palestine? Betul. You know how many countries also promote korban dekat Palestine? Berapa tu? Agak-agak berapa lembu ada dekat Gaza tu? Berapa lembu boleh masuk tempat yang paling padat di dunia is Gaza. Paling padat di dunia is Gaza. Berapa lembu boleh ada waktu sama untuk dikorban? Kita bangga sebab kita feel like, oh, kita derma, kita nak korban. Bagi orang makan. Tapi every other NGO around the world pun promote benda sama. So this is something that, you know, I tried to reveal 2 years ago. But like you said, kita boleh berjuang selagi tak ada bukti tu one thing. Tapi enforcement tu, they can say, oh, accounting lengkap. Betul. Kita punya account lengkap. Mana tahu Ada receipt, kita blame ada lah. ni. They will just blame. Oh, we paid. Tapi mana tahu yang lembu tu ada 10 je.
I mana tahu. I mana tahu. Ada bayar So, lah. Ni ada bukti. Ni lah bukti yang ada bayar. It's all it's a circle. This It's real lah. It's a disease. No, it's real. Korban punya scam ada je kat Malaysia. Korang Google scam korban. Pernah ada kat Malaysia. Pernah berlaku dekat Malaysia. Macam I sendiri pun pernah ada orang cerita, kadang-kadang diorang saja je buat scene tu tau. Kadang-kadang dia cubit budak tu untuk bagi budak tu nangis, dan diorang record. I tak tahu kalau you pernah dengar ke tak. You know what it's called, Mahmud? They call this poverty porn. Poverty porn. Pornography, but poverty. Yes. Kita tunjuk orang sedih, orang susah, orang tengah berperang untuk dapat simpati dari rakyat, supaya kita derma. Betul. Poverty porn. So kita kejar lah. Kita kejar apa-apa yang viral. Apa-apa yang viral, kita kejar, kita tolong dia. Mungkin kita beli dia mainan. Modal mainan RM20. Contoh Tapi sebab I ni famous, I bagi budak tu mainan. Okay, that photo I post on my social media. Sekali then people know I the NGO. Agak-agak berapa juta ringgit akan masuk sebab you tolong budak ni beli mainan. Oh, Masya Allah, you help a kid, Masya Allah. Nampak susah dalam tempat yang perang. Orang derma. Modal dia berapa? RM20. Dia kutip berapa? Betul. 3 juta, 5 juta, 10 juta. Kalau you memang famous, 100 juta. Lepas tu you pakai pula, pakai baju jubah kan, pakai janggut panjang sikit, petik some hadis. That one you gotta censor. That one you gotta censor. Sure, I got a case. Yo, censor that one, alright? Tak, betul lah. Yeah. It's true. Tak, kita tak kena jual apa. But that's Mahmud, that's what you call poverty porn. Yes. Sebab bukan apa, that is the fact. Yang mana kita, kadang-kadang kita bukan nak discourage. Like me myself, I kadang-kadang even kalau I nak derma, I lebih suka derma. Saya lebih suka derma dekat rumah anak yatim yang dekat Malaysia. Sebab I dah ada, tapi rumah anak bila yatim dengar, pernah ada kes juga kat Malaysia. Ada tapi at least kita sampai dekat dia dan dia terima. Kau nak buat apa dengan duit tu, okay, itu masalah kau lah. Tapi kita dah bagi dekat kau, itu amanah kau. Tapi at least direct. Bagi kat masjid. My favourite place, masjid. Ataupun time hari Jumaat, kita beli makanan, kita letak kat masjid, bagi orang makan. Itu direct. Tapi nak derma dekat macam di luar negara bagus, tapi itulah, kita bukan nak discourage, tapi but that thing will never be solved in that manner. I feel like salah satu solution could be like a macam what we call a centralized supermarket kitchen. Yes. Contoh lah, this macam apa, Maidin ke, tapi version UN, where satu dunia beli barang direct terus. Memang tahu supermarket dengan kitchen ni is will produce exact amount. So kalau Jepun derma 60 juta, 60 juta lah potato ke deliver straight. Takkan dia macam ada satu toll yang satu dunia percaya memang untuk trusted to $10 convert to $10 makanan, $5 food, clothes. The clothes will go Gaza. So bila Malaysia pula nak beli barang, so you can't fake it. You tak boleh kau team dengan orang bawah ke, nak sarung vest yang baru ke, nak tukar vest, NGO lain buka vest, letak NGO lain pula. Takkan dia nak curi kentang pula kan. Correct. So at least if you have a centralized kitchen, a centralized supermarket where barang-barang which is good to be given for victims of war ke, refugees ke, orang susah ke, at least bila centralized tu, dia orang in a way is they monopolize the goods, but in a way you close the door, or you prevent the chances for corruption. Meaning kita UN punya UN punya supermarket. Apa semua ada yang halal, ada yang bagus, is very good idea. Right. And then what we can do is, ni yang sebenarnya orang ramai ni, kita nak tahu sama ada duit yang kita salurkan tu sampai ke tidak. So the only solution is communication and transparency. Correct. Kalau you boleh buktikan, okay, you tunjuk betul-betul, okay,
kita dapat, yang ramai orang takut adalah orang mempertikaikan berapa yang kita dapat. Correct. Tapi kalau you boleh prove, okay, kita dapat this month 10 million. Contoh, 10 million disebabkan bulan ni macam Cap kata, kita dapat banyak, kita tak akan ambil sampai 30%, kita ambil dalam 12% sahaja. Okay, 12% ini pengiraan dia, kita pecahkan breakdown dia. Tak kisah kalau you nak dapat gaji banyak ni pun kita faham, sebab mengambil kira risiko you nak pergi ke sana, mengambil kira you punya penat lelah macam mana, mengambil kira you nak handle banyak asal, kita faham. No problem, no issue. Correct. Kalau you boleh transparent, you buktikan daripada 10 juta you ambil 1.2 million, 8.8 juta you beli barang ABCD, saya cakap tadilah, beras ke apa, roti ke apa saja, kan, you salurkan. Orang lebih ramai percaya, dan this is a trusted punya organisation, diorang mesti akan support. Correct. Lagi boom you punya NGO. Tapi problem dia tak ada siapa berani.